Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan terangkan cara untuk menulis rumusan untuk PT3. Selain ringkasan, pelajar juga perlu menulis rumusan. Rumusan ini agak berbeza berbanding dengan ringkasan dan agak susah. Walau bagaimanapun, pelajar perlu faham cara untuk menulis rumusan kerana di tingkatan 4, pelajar wajib menjawab soalan rumusan. Cara menulis rumusan PT3, pertama, rumusan mempunyai 3 komponen, iaitu pendahuluan, isi penting dan penutup. Yang kedua, mulakan ayat pertama dengan petikan membincangkan, sambungkan dengan pendahuluan ataupun idea utama. Yang ketiga, 6 isi penting perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. Yang keempat, mulakan isi pertama dengan ayat berikut. Satu daripadanya, sambungkan isi penting pertama. Yang kelima, gunakan penanda wacana berikut untuk menghubungkan isi-isi penting yang seterusnya. Contoh penanda wacana tersebut ialah selain itu, seterusnya, di samping itu, selanjutnya, dalam pada itu, akhir sekali untuk isi penting terakhir. Yang keenam, untuk menulis penutup, kesimpulannya, tulis kesimpulan ringkas tentang idea utama dan cantumkan dengan kata hubung supaya atau agar untuk menunjukkan harapan. Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan untuk menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Digalakkan menggunakan ayat anda sendiri maksudnya pelajar salin daripada petikan, salin tidak penuh. Maksudnya hanya ambil isi penting dan potongkan bahagian yang tidak diperlukan. Contohnya huraian, bahagian contoh, ataupun ayat pelajar boleh buat ayat sendiri tapi dimimbangi maksud asalnya akan berubah. Jadi itu akan salah. Jadi paling mudah untuk menggunakan ayat anda sendiri. Pelajar salin hanya isi penting saja. Jangan ambil bulat-bulat lah dalam satu ayat tersebut. Laporan statistik tentang penyakit mental sangat membimbangkan kerana jumlah ini terus meningkat dari semasa ke semasa. Masalah ini bertambah rumit apabila kurangnya pengetahuan tentang bahaya penyakit ini dalam kalangan masyarakat menyebabkan mereka tidak mendapatkan rawatan atau merawat penyakit ini secara tradisional sahaja. Peningkatan penyakit mental disebabkan oleh tekanan hidup yang semakin mencabar, terutamanya di kawasan bandar besar. Kita tengok di sini isi penting yang pertama. Tekanan hidup yang semakin mencabar. Kita tak saling habis untuk ayat yang terakhir ini. Jadi petikan ini ialah peningkatan penyakit mental disebabkan oleh, maksudnya sebab-sebab penyakit mental lah. Jadi petikan ini membincangkan sebab-sebab penyakit mental. Banyak terdapat faktor yang menyumbang kepada masalah psikososial ini di tempat kerja yang dapat mengakibatkan tekanan, kemurungan dan keletihan melampau. Bebanan kerja yang banyak serta perlu disiapkan dalam masa yang singkat menimbulkan masalah kesihatan. Selain itu, pelajar perlu biasakan dengan penanda wacana. Biasanya selepas penanda wacana, ayat seterusnya ialah isi penting. Selain itu, kelemahan pengurusan organisasi menyebabkan prestasi kerja merosot. Desakan peningkatan kompetensi ini akan menimbulkan ketegangan. Hubungan dengan rakan sekerja yang kurang erat, tiada kesantunan dan hilang sikap saling membantu menjadikan anggota dalam sesebuah organisasi berada dalam konflik. Di samping itu, situasi tempat kerja yang dapat menyumbang kepada masalah mental adalah kurangnya sokongan daripada pihak atasan. Lebih buruk lagi apabila pihak majikan dan pengurusan menafikan hak pekerja
untuk mendapatkan layanan yang baik dan sikap perikemanusiaan. Sesuatu konflik timbul disebabkan oleh kelemahan komunikasi antara majikan dengan pekerja atau sesama pekerja itu sendiri. Masalah kemurungan juga merupakan punca utama kepada penyakit mental. Kebelakangan media banyak melaporkan kes mencederakan diri dan bunuh diri. Kemurungan kronik akibat tekanan hidup menyebabkan pesakit mengalami halusinasi dan amat memudaratkan jika tidak dirawat dengan segera. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan bagi menangani masalah yang menyumbang kepada penyakit mental ini agar tidak berlarutan. Majikan perlu merangka plan bagi mengurangkan tekanan dengan menyediakan persekitaran tempat kerja yang sihat. Okey, jadi kita akan tengok contoh jawapan untuk rumusan. Okey, jadi kita ambil 6 isi penting. Okey, satu isi penting, satu markah. Okey. Okey, yang cikgu nomborkan ini ialah isi pentingnya. Jadi kita tengok apakah jawapan, macam mana nak menulis. Okey, jadi ayat pertama petikan membincangkan punca-punca penyakit mental. Satu daripada puncanya ialah tekanan hidup. Okey, satu daripada puncanya ialah tekanan hidup yang mungkin mencabar. Okey, yang kita tuliskan tadi ni. Okey, pelajar sambung-sambung sahaja menggunakan penanda wacana yang cikgu sebutkan di sini. Okey, sebutkan di sini sahaja. Sekiranya penggunaan penanda wacana salah, okey, markah bahasa 5 tidak akan dapat penuh. Okey, jadi selepas pelajar sambung-sambung, okey, untuk akhir sekali ni isi terakhir lah. Okey, jadi untuk kesimpulan, usaha membendung penyakit mental perlu dilakukan berterusan supaya dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Okey, ada pendahuluan, ini semua isi penting dan ada penutup. Okey, penutup. Jadi sekiranya pelajar tidak dapat mencari idea utama, jadi kemungkinan isi-isi penting pelajar tidak dapat cari dengan tepat. Tetapi petikan ini agak mudah sekiranya pelajar berhadapan dengan petikan yang sukar. Okay, jadi pelajar perlu baca betul-betul supaya dapat mencari isi penting yang tepat. Sekiranya rumusan dan ringkasan, sepatutnya pelajar perlu menulis ringkasan berbanding rumusan kerana rumusan sangat susah kerana kata kuncinya tidak diberi di sini. Jadi pelajar perlu memahami petikan. Pelajar perlu faham petikan, barulah pelajar dapat mencari isi penting yang betul. Jadi cara penandaan, pendahuluan 2 markah, isi penting ini semua 6 markah, penutup 2 markah dan markah bahasa 5. Markah bahasa termasuklah kesalahan ejaan, akan dipotonglah. Okey, kesalahan ejaan, jumlah isi penting yang pelajar dapat betul. Jadi dia adalah cara pemarkahannya. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Jadi cikgu harap pelajar dapat boleh membezakan cara penulisan, rumusan dan ringkasan. Kesimpulannya, menulis ringkasan lebih mudah berbanding menulis rumusan.